Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Cikgu harapkan semuanya berada dalam keadaan sejahtera dan sihat walafiat. Saya, Cikgu Zuki, guru cemerlang sains dari Sekolah Menengah Sains Semacang, akan mengajar anda pada hari ini. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam program E-Kelas JPN Kelantan. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, cikgu nak pelajar-pelajar semua sediakan pen dan buku nota untuk mencatatkan isi-isi penting sepanjang pembelajaran kita nanti. Okey, dah sedia semua? Okey. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 3, bab 1, rangsangan dan gerak balas. Okey, dalam bab ini ada 4 standard kandungan. Pada hari ini, kita akan bincangkan standard kandungan 1.1, iaitu sistem saraf manusia. Dalam standard kandungan ini, ada 3 standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran yang pertama, iaitu 1.1.1. Memerihalkan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia. 1.1.2 membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. 1.1.3 mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Pada hari ini, kita akan fokus dan bincangkan standard pembelajaran 1.1.1 dahulu, iaitu memerihalkan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Cikgu rasa semua pelajar kenal akan pemain badminton ini. Siapa yang tak kenal kan? Datuk Lee Chong Wei. Okey, beliau adalah seorang pemain badminton yang terkemuka di Malaysia dan juga di dunia. Okey, cikgu rasa pelajar-pelajar semua pun suka bermain. Tak kira lah badminton ke, bola sepak ke, kriket ke, hoki ke, semua orang suka bermain. Tapi perasan tak, masa bermain tu, adakah pelajar-pelajar tahu apa yang berlaku dalam tubuh badan kita? Okey, cikgu ambil contoh badminton sebagai contoh untuk kita bincangkan. Okey, gerakan bulu tangkis bertindak sebagai rangsangan yang dikesan oleh mata dan impuls dicetus. Seterusnya dihantar ke otak. Kemudian otak pemain mentafsir impuls tersebut lalu menganggar kelajuan bulu tangkis tersebut. Dan menentukan arah serta corak pergerakan badan yang diperlukan. Seterusnya, otak menghantar impuls ke otot tangan dan kaki untuk bergerak balas. Sebab itulah kalau bola ataupun bulu tangkis tadi dipukul oleh pemain lawan ke sebelah kanan, kita bergerak ke kanan dan bukan ke kiri. Okey, saya harapkan pelajar-pelajar dah faham kenapa kita bergerak sedemikian untuk bergerak balas terhadap rangsangan iaitu bulu tangkis tadi. Secara umumnya, sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Ia mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam badan. Sekarang kita lihat pula struktur sistem saraf manusia. Struktur sistem saraf manusia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada 2 bahagian, iaitu otak dan saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Sistem saraf periferi saraf kranium terdiri daripada 12 pasang saraf yang menghubungkan otak ke organ deria dan organ dalaman. Manakala saraf spina terdiri daripada
31 pasang saraf yang menghubungkan saraf tunjang di belakang kita ni, dalam tulang belakang, ke otot rangka. Okey, kalau kita lihat melalui gambar rajah ini, otak saraf tunjang, di tepinya ada beberapa pasang saraf. Itu di sebelah atas, otak dihubungkan oleh saraf kranium. Ada 12 pasang kesemuanya. Manakala saraf tunjang di bawahnya ada 31 pasang saraf spina. Okey, saraf kranium dan saraf spina sebenarnya menghubungkan otak dan saraf tunjang ke bahagian-bahagian lain badan. Kalau kita tengok saraf kranium, ia menghubungkan otak ke organ deria dan organ dalaman. Pelajar-pelajar semua lihat di sebelah atas. Okey, ada 12 pasang semua saraf kranium. Dan di bawah, saraf tunjang dihubungkan ke otot rangka melalui 31 pasang saraf spina. Okey, cikgu harap murid-murid sudah faham apa yang dimaksudkan oleh gambar rajah ini. Okey, manakala fungsi sistem saraf manusia pula, fungsi sistem saraf manusia ialah mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan dengan cara yang pertama, mengesan rangsangan. Yang kedua, menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Yang ketiga, mentafsir impuls. Dan yang keempat, menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okey, cuba lihat gambar-gambar yang dipaparkan. Ini adalah contoh aktiviti harian yang melibatkan pengesanan rangsangan dan gerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Okey, cuba pelajar-pelajar lihat dan nyatakan rangsangan dan gerak balas dalam setiap aktiviti tersebut. Okey, untuk yang pertama, bersin. Adakah kita tak semena-mena bersin? Tak. Kita bersin apabila ada habuk ataupun apa-apa benda yang kita alahan kepadanya. Contohnya bulu kucing dan sebagainya. Jadi, habuk, bulu kucing dan sebagainya itu adalah rangsangan. Manakala bersin adalah gerak balas terhadap rangsangan tersebut. Gambar kedua, kita lihat ada seseorang yang mengutip sampah. Kenapa dia mengutip sampah? Sebab dia melihat sampah. Jadi sampah itu adalah rangsangan. Mengutip sampah adalah tindak balas ataupun gerak balas. Jadi apabila kita melihat sampah, seharusnya kita bergerak balas untuk mengutip sampah dan membuang di tempat yang sesuai. Dan yang ketiga, ini rangsangan daripada siaran televisyen, laptop, telefon bimbit dan sebagainya. Ada banyak rancangan-rancangan yang menarik. Jadi kita terangsang untuk menonton dengan lebih lama lagi. Jadi jangan buang masa dalam aktiviti yang tidak berfaedah ya. Okey, sekarang standard pembelajaran 1.1.2. Membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Gerak balas badan manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama, tindakan terkawal. Dan yang kedua, tindakan luar kawal. Ini contoh gerak balas badan manusia. Gambar yang pertama, membaca buku. Gambar yang kedua, menarik tangan daripada objek yang panas. Dan gambar yang ketiga adalah proses peristalsis semasa pencernaan. Okey, proses pengencutan dinding esophagus untuk menggerakkan makanan ke perut. Okey. Jadi daripada gambar-gambar tersebut, gerak balas manakah merupakan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal? Okey. Jadi daripada gambar tersebut, kita dapat tahu bahawa tindakan terkawal adalah membaca. Manakala tindakan luar kawal adalah menarik tangan daripada objek yang panas dan juga proses peristalsis. Okey, sekarang mari kita tengok apakah maksud tindakan terkawal. Tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang, dikawal oleh otak,
contohnya adalah menonton televisyen, menulis, berjalan, bercakap, bermain dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Okey, telefon berdering. Itu adalah rangsangan. Efektor ataupun reseptor dalam telinga manusia. Okey, kita dengar deringan tersebut. Sekarang, telinga menghantar impuls saraf ke otak. Otak mentafsir. Kemudian, menghantar impuls saraf ke efektor otot ataupun kelenjar. Jadi, kita bergerak balas dengan mengambil telefon dan menyentuh skrin. Okey, itu adalah arah aliran impuls dari efektor ke efektor. Okey. Sekarang mari kita lakukan aktiviti. Aktiviti ini adalah untuk mengukur kepantasan masa gerak balas murid menangkap pembaris yang jatuh. Okey, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur kepantasan masa gerak balas murid. Okey, radasnya hanyalah pembaris. Bagaimana nak lakukan aktiviti ini? Okey, pertama, ia harus dilakukan secara berpasangan. Yang kedua, minta pasangan anda memegang hujung pembaris seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Yang ketiga, letakkan tangan anda di hujung pembaris pada tanda sifar tetapi tidak menyentuhnya. Macam tu. Yang keempat, pasangan anda akan melepaskan pembaris secara tiba-tiba dan anda akan menangkap pembaris tersebut secepat mungkin. Rekodkan jarak X yang dilalui oleh pembaris, iaitu skala pada pembaris semasa anda menangkap pembaris tersebut. Jarak X itu merupakan ukuran masa tindak balas anda. Ulangi aktiviti ini sebanyak 3 kali. Kemudian, hitung purata jarak, iaitu X purata. Sekarang, saya akan meminta rakan saya untuk memegang pembaris dan melepaskannya tanpa memberitahu saya. Okey, tangan saya letakkan pada tanda sifar. Okey, rakan saya akan melepaskan pembaris ini pada bila-bila masa. Sekarang cikgu dapat menangkap pada bahagian ini. Okey, 8 cm. Okey, cikgu tulis di sini 8 cm. Okey, cikgu ulang lagi. Kali kedua, cikgu dah berjaya menangkap 4 cm. Dan lagi sekali, cikgu akan ulang proses yang sama. Kali ini 5 cm. Okey, cikgu akan kira purata yang cikgu dapat dan itu adalah masa yang cikgu dapat. 845 bahagi dengan 3. Okey, sekarang cikgu dah dapat X purata iaitu 5.6 cm. Okey, jadi itu adalah masa yang cikgu gunakan untuk menangkap pembaris ini, iaitu masa gerak balas cikgu. Okey, pelajar-pelajar boleh lakukan aktiviti ini dengan rakan-rakan pelajar-pelajar semua. Dan cikgu pasti yang setiap pelajar akan mendapat masa gerak balas yang berlainan. Okey. Cuba pelajar-pelajar jawab soalan-soalan ini. Okay, dalam aktiviti ini, nyatakan rangsangan dan gerak balasnya. Okay, nyatakan. Yang kedua ditanya, adakah tindakan ini merupakan tindakan terkawal atau luar kawal? Nak tahu yang adakah tindakan terkawal ataupun luar kawal. Dan soalan yang ketiga adalah terangkan. Okay, jadi jawab 3 soalan tadi. Walaupun 1 tapi 3 jawapan pelajar kena ada. Okay. Soalan yang kedua. Mengapakah jarak yang dilalui oleh pembaris tersebut
boleh dianggap sebagai masa tindak balas. Okey. Yang ketiga, terangkan perbezaan masa tindak balas antara murid. Yang ini kena buat ramai-ramai lah. Okay, macam A buat berapa masa gerak balas dia, B buat berapa masa gerak balas dia dan seterusnya. Okay. Terangkan perbezaan masa tindak balas antara murid-murid yang melakukan aktiviti ini. Dan soalan yang keempat adalah, apakah kepentingan masa tindak balas dalam kehidupan harian? Okey. Cuba buat dulu. Dan ini adalah jawapannya. Okey, untuk yang pertama, apakah rangsangan? Rangsangan ialah melihat pasangan anda atau rakan anda melepaskan pembaris. Kita lihat dulu. Okey, yang kedua, gerak balas. Gerak balas kita adalah menangkap pembaris dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Okey. Terangkan. Gerak balas ini adalah tindakan terkawal. Kerana tindakan ini disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Kita buat ini dengan kehendak kita. Dengan rangsangan dan dikawal oleh otak. Otak kita kawal. Cuma kita perlu sedikit latihan untuk memendekkan tempoh tindak balas ataupun gerak balas tadi. Okey, untuk soalan yang kedua. Jarak yang dilalui oleh pembaris menunjukkan masa yang diambil oleh murid untuk menangkap pembaris tersebut. Semakin pendek jarak yang dilalui oleh pembaris, semakin cepat masa tindak balas. Okey, untuk soalan yang ketiga, murid yang berlainan lazimnya mempunyai masa tindak balas yang berlainan. Di samping itu, masa tindak balas seseorang itu juga tidak tetap dan berubah-ubah. Soalan yang keempat, dalam kehidupan harian manusia, masa tindak balas memainkan peranan yang penting untuk mengkoordinasikan dan mengawal organ dan bahagian badan supaya berfungsi secara harmoni dan cekap. Sekarang mari kita bincangkan tindakan luar kawal pula. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta dan tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Ia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama melibatkan medula oblongata dan yang kedua melibatkan saraf tunjang, iaitu tindakan refleks. Okey, tindakan luar kawal terbahagi kepada dua. Tadi kita dah sebut medula oblongata. Di manakah letaknya? Okey, bagi semua dapat melihat di mana letaknya medula oblongata, dan juga yang satu lagi melibatkan saraf tunjang. Ini untuk tindakan refleks. Okey, jadi tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata adalah seperti denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan air liur dan sebagainya. Manakala tindak balas luar kawal yang melibatkan saraf tunjang iaitu tindakan refleks, iaitu seperti menarik tangan apabila tersentuh benda panas, menarik kaki apabila terpijak benda tajam, dan bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Okey, ini adalah urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal, iaitu tindakan refleks. Okey, jika kita tersentuh objek panas, maka otot di jari kita itu dipanggil effector. Effector ini juga adalah reseptor. Sebab dalam effector ini ada reseptor-reseptor. Okey, jadi impuls akan dihantar ke saraf tunjang, bukan ke otak. Kalau yang tindakan terkawal tadi dihantar ke otak, yang ini ke saraf tunjang. Dari saraf tunjang, impuls dihantar ke efektor, iaitu otot yang akan digerakkan secara cepat, sangat cepat. Okey, jadi itulah dia perbezaan urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal ataupun tindakan refleks dengan tindakan terkawal tadi. Okey, jadi soalan, cuba jawab soalan-soalan ini ya. Lakarkan struktur sistem saraf manusia dan terangkan fungsinya. Okey, ini pelajar mesti lakarkan. Jangan ambil buku,
pergi fotostat. Iaitu takci. Okey. Yang kedua, buatkan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Yang ketiga, buatkan aliran impuls dalam tindakan luar kawal. Yang keempat, nyatakan kepentingan sistem saraf manusia. Okey, sekarang aktiviti yang kedua. Okey, sains mesti banyak aktiviti sebab kita nak buktikan konsep sains melalui aktiviti yang kita lakukan. Okey, jadi aktiviti ini adalah mengesan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya, iaitu tindakan luar kawal. Tujuannya ialah untuk memerhatikan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya yang berbeza. Radasnya tak banyak, iaitu cermin muka dan lampu sahaja. Sekarang, mari kita lakukan aktiviti yang kedua. Mengesan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya, iaitu tindakan luar kawal. Tujuannya ialah untuk memerhatikan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya yang berbeza. Radasnya ialah cermin muka dan lampu. Langkah yang pertama, kenal pasti pupil pada mata seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Yang kedua, perhatikan pupil pada mata anda dengan menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya terang. Lakarkan saiz pupil yang diperhatikan. Sekarang cikgu akan suluh menggunakan lampu suluh ini dan untuk melihat keadaan saiz pupil dalam mata. Okey. Cikgu lakarkan di sini dalam buku catatan. Okey, sekarang langkah yang ketiga, perhatikan pupil pada mata anda dengan menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya malam. Mana yang ini kita kena tutup lampu sekejap. Ataupun lampu keadaan cahaya yang sedikit. Okey. Suluh mata. Okey, sekarang cikgu akan lakarkan saiz pupil yang cikgu perhatikan tadi. Okey. Dan yang keempat, banding dan bezakan saiz dalam kedua-dua keadaan. Sekarang pelajar bandingkan yang mana kecil dan yang mana besar. Yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar. Itu je yang kita nak tahu dalam aktiviti ini. Okey, soalan-soalan untuk aktiviti tadi. Yang pertama, dalam aktiviti ini, nyatakan rangsangan dan gerak balasnya. Adakah tindak balas ini merupakan tindakan terkawal atau tindakan luar kawal? Terangkan. Okey, soalan yang kedua, apakah hubung kait antara saiz pupil pada mata dengan keamatan cahaya? Yang ketiga, apakah kepentingan gerak balas tersebut? Okey, kita tengok jawapannya. Untuk yang pertama, rangsangan ialah keamatan cahaya yang masuk ke dalam mata. Gerak balas adalah perubahan saiz pupil pada mata. Okey, gerak balas ini adalah tindakan luar kawal kerana tindakan ini berlaku serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Cikgu tak fikir pun ataupun cikgu tak sedar pun yang pupil tadi membesar ataupun mengecil. Kalau dalam kes tadi, dalam cahaya yang malap, cikgu dapati ataupun cikgu perhatikan yang pupil tadi akan menjadi lebih besar berbanding dengan dalam keadaan cahaya yang terang. Okey, jawapan untuk soalan yang kedua. Semakin tinggi keamatan cahaya yang ditujukan kepada mata, semakin kecil saiz pupil pada mata. Okey, keamatan cahaya yang tinggi maksudnya bilik yang terang dan tambah lagi dengan cahaya daripada lampu suluh. Jadi saiz pupil semakin kecil apabila keamatan cahaya semakin tinggi.
Soalan yang ketiga. Gerak balas ini dapat membantu untuk melindungi mata daripada kecederaan. Sekiranya banyak cahaya yang masuk, keamatan cahaya yang sangat tinggi masuk, maka pupil tadi akan mengecil untuk menyelamatkan mata kita daripada kecederaan keamatan cahaya yang tinggi. Okey. Kita perhatikan bentuk pupil yang mata kita tadi, bulat kan? Tapi kalau kita tengok pada sesetengah binatang, pupil adalah berbeza. Contohnya pada kambing. Pupil pada kambing berbentuk segi empat bujur. Ikan pari berbentuk sabit. Buaya celahan tegak, gerun nampak. Dan pada sotong huruf W. Begitulah ciptaan Allah Ta'ala. Sangat mengkagumkan. Okay. Seterusnya standard pembelajaran yang ketiga, iaitu 1.1.3, mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Okey, kita tengok satu persatu. Apakah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian? Yang pertama, mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan, aktiviti harian seperti pergerakan badan dan sebagainya. Yang kedua, kerosakan sistem saraf boleh menyebabkan seseorang itu lumpuh sama ada sementara, separuh atau keseluruhan. Sekiranya saraf dalam otot kaki terjejas, seseorang itu akan menghadapi masalah untuk menggerakkan kakinya. Dan sekiranya otot tangan yang terjejas, maka ia akan menghadapi masalah untuk menggerakkan otot tangannya. Begitulah seterusnya. Dalam kes yang lebih serius, seseorang itu mungkin akan bergantung pada mesin untuk melakukan proses fisiologi seperti pernafasan atau denyutan jantung. Kita harus bersyukur dikurniakan Tuhan dengan sistem saraf ini dan haruslah menggunakan dan menjaganya dengan baik. Ini adalah contoh-contoh daripada sistem saraf yang terjejas. Okey, kita tengok gambar yang pertama, individu yang separuh lumpuh terpaksa menaiki kereta, terpaksa menggunakan kerusi roda. Untuk kes yang kedua, pesakit bernafas dengan menggunakan mesin pernafasan. Okey, soalan-soalan. Nyatakan dua bahagian utama dalam sistem pernafasan manusia. Yang kedua, apakah tindakan terkawal? Berikan contoh tindakan terkawal. Berilah 1, 2 ataupun 3 contoh. B. Apakah tindakan luar kawal? Berikan 1, 2 ataupun 3 contoh tindakan luar kawal. Yang ketiga, apakah yang berlaku sekiranya seseorang itu mengalami kecederaan otak? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan? Kita tengok jawapannya. Untuk soalan 1, sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Ada dua sistem saraf. Soalan yang kedua, A. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari, dilakukan mengikut kehendak seseorang dan dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal ialah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari, bersenam, menyanyi dan banyak lagi. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Contoh tindakan luar kawal ialah denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan air liur, bersin dan banyak lagi. Untuk soalan yang ketiga, sel saraf. Untuk soalan yang ketiga,
sel saraf dalam otak manusia yang cedera tidak dapat mentafsir impuls daripada efektor atau tidak dapat menghantar impuls ke efektor. Oleh itu, orang yang mengalami kecederaan otak tidak dapat melakukan tindakan terkawal atau luar kawal yang melibatkan otak. Dan yang terakhir sekali, rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ dalam dan bahagian badan supaya menjalankan proses dalam badan untuk terus hidup dan melakukan aktiviti harian. Cikgu ucapkan terima kasih kepada pelajar semua yang mengikuti pembelajaran ini dan cikgu harapkan pelajar dapat belajar bersungguh-sungguh supaya menjadi orang yang berguna di masa hadapan kelak. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.